Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Inklusif. Dan untuk tujuan perbincangan pada malam ini, saya Syed Menawar akan mengemudikan perbincangan tetamu Inklusif pada kali ini. Ada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Menteri Belia dan Sukan. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Syed? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sempat hadir untuk tujuan Inklusif, Datuk Seri. Saya rasa gembira dapat berjumpa balik dengan Tuan Syed. Lama dah tak jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak sihat. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan tema ataupun isu yang dekat dengan hati rakyat, banjir, Datuk Seri. Ya. KBS melancarkan sukarelawan KBS. Jadi sehingga ke saat ini, apa perkembangan yang boleh kita kongsikan? Alhamdulillah, sebenarnya skuad sukarelawan KBS ini telah kita mulakan daripada sejak awal, lama lagi sebelum saya dilantik sebagai menteri. Malahan sewaktu kita dalam usaha untuk memberikan vaksinasi kepada rakyat, skuad MyVac, sukarelawan MyVac daripada KBS seramai lebih 300,000 orang yang bertugas di pusat-pusat imunisasi untuk membantu kerajaan memberi vaksinasi kepada rakyat. Jadi itu telah kita mulakan sejak daripada awal dan alhamdulillah apabila kita menggerakkan pula skuad sukarelawan untuk membantu mangsa-mangsa musibah banjir, begitu ramai telah mendaftarkan diri dan telah kita gerakkan mereka ini ke semua kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir ini. Dan saya sendiri turun bersama dengan mereka. Alhamdulillah rakan-rakan anak belia kita ini dapat menyumbang tenaga mereka dalam membantu membersihkan. Kerana KBS, saya tanyakan kepada para pegawai, apa peranan kita selepas berlakunya banjir. Kita tidak dapat membantu menyelamat bangsa waktu keadaan banjir dan sebagainya. Tetapi selepas air dah surut, untuk bantu mangsa membersihkan rumah, kawasan sekeliling rumah, sampah yang begitu banyak dan sebagainya, itu yang telah kami lakukan. Jadi itulah yang waktu saya dikecam. Kerana kononnya saya melakukan satu majlis untuk pelancaran itu, sebenarnya saya sekadar nak sediakan pasukan sukarelawan. Tentunya saya perlu mengajak orang ramai untuk mendaftarkan diri melalui media massa. Itu yang cuba saya lakukan dalam satu program selama 5 minit. Ampun maaf saya berpakaian baju Melayu kerana pada ketika itu saya berada dalam Perhimpunan Agung parti saya, Parti Bersatu. Jadi saya perlu bergerak pantas. Sebelum perkara itu berlaku, saya siap sediakan pasukan sukarelawan. Itu yang saya lakukan. Tak mengapa kecaman saya terima, namun yang penting skuad sukarelawan untuk membersihkan banjir ini telah mula melaksanakan misi-misi bantuan mereka. Alhamdulillah. Sementara Datuk Seri sudah pun menyentuh soal ini pada 17-18 kecaman itu apabila berlaku. Kalau saya memahami penjelasan daripada Datuk Seri tadi, grup sukarelawan ataupun NGO sukarelawan ini sebenarnya sudah sedia ada. Cumanya ia diolah untuk tujuan banjir. Itu bererti selepas banjir, grup ini masih lagi berfungsi dan masih lagi menawarkan sokongan kepada masyarakat. Sebelum ini kita ada sukarelawan MyVac sebagai contoh. Lebih 300,000 orang. Saya katakan pada para pegawai, ini mesti digerakkan. Tetapi mereka juga berpandangan kerana mereka ini sebelum ini diberikan bantuan, allowance untuk sebagai sukarelawan MyVac. Tetapi sebagai sukarelawan banjir ini kita tidak memberi apa-apa imbuhan. Jadi lebih sesuai untuk diadakan pendaftaran baru. Maka saya perlu war-warkan usaha untuk mengadakan skuad sukarelawan banjir, dan itu yang kita lakukan dalam satu sidang media tak sampai 5 minit pun saya kira. Saya cuma sampaikan bahawa kita telah bersedia untuk menggerakkan satu pasukan sukarelawan banjir untuk membantu rakyat. Itu saja, dan saya tidak bimbang tentang kecaman itu, tetapi yang lebih saya berikan fokus tumpuan kepada membantu seberapa ramai yang boleh. Sehingga hari ini sebenarnya Tuan Syed kita jauh lagi dari nak mendapatkan keadaan sebelum banjir. Jadi begitu banyak perlu dilakukan, terlalu banyak wang perlu dibelanjakan. Jadi setakat mana yang kita mampu buat, kita akan gerakkan. Itu yang kami
di KBS sedang usahakan bersama dengan sukarelawan, terutama sekali dari kalangan anak belia kita. Ya. Datuk Seri, saya melihat kepada pencapaian agenda 100 hari keluarga Malaysia. 3 aspirasi yang digariskan, pembangunan belia, pembangunan sukan dan juga latihan skill set baru. Saya membayangkan cabaran Datuk Seri mengemudi kementerian ini dalam tempoh yang sangat suntuk dan juga untuk membuat perencanaan bagi tempoh yang juga sangat suntuk sebelum dapat kita realisasikan. Apa strateginya selepas agenda 100 hari itu untuk menzahirkan hasrat yang terbuku di sebalik kewujudan aspirasi itu? Saya melihat perkara yang paling penting bagi bukan sahaja Kementerian Belia dan Sukan, saya kira bagi kebanyakan agensi kerajaan dan juga kementerian-kementerian lain, ialah untuk tidak bekerja bersendirian. Paling penting bagi kami dalam untuk mencapai aspirasi keluarga Malaysia, mencapai matlamat yang telah kami sendiri gariskan adalah untuk bekerjasama dengan semua pihak. Dalam usaha untuk kita membangunkan model pembangunan belia sebagai contoh, belia yang mempunyai pelbagai permasalahan seperti latihan, peluang pelajaran, peluang perniagaan, peluang pekerjaan. Kami mesti bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia sebagai contoh dan Kementerian Pengajian Tinggi dan banyak lagi pihak lain supaya tercapai hasrat kami. Hasrat kami bermaksud juga adalah hasrat keluarga Malaysia, seluruh rakyat Malaysia. Dalam perkara yang sama juga, setiap perkara yang telah kita lakukan sebelum ini perlu diperkemaskan lagi dan beberapa perkara baru perlu kita lakukan. Sebagai contoh, apabila hari ini negara telah pun memberi satu tanggungjawab baru kepada anak muda melalui Undi 18 bermula daripada 1 Januari 2022 ini, maka tentunya kerajaan ada tanggungjawab untuk mendidik mereka yang mempunyai hak baru ini untuk menggunakan hak mereka dengan bertanggungjawab. Jadi kita telah memperkenalkan satu program Rukun Negara @Belia, di mana program-program untuk mengumpulkan mereka ini memberi mereka literasi demokrasi, pemahaman tentang proses demokrasi di negara kita ini. Bagaimana demokrasi itu perlu kita gunakan dengan penuh bertanggungjawab demi kepentingan diri kita dan masa depan anak cucu kita juga. Jadi ini yang saya sedang KBS laksanakan, di samping untuk seperti yang disebut tadi, mempertingkatkan juga pencapaian kita dalam bidang sukan supaya dapat meningkatkan nama negara di pesada dunia. Selain daripada kita nak membudayakan sukan itu agar dapat menghidupkan industri sukan yang telah lama kita perkatakan, dan perlu kita lakukan dengan penuh serius. Ya. Sebelum kita pergi kepada tema sukan, kerana itu juga satu isu yang menarik perhatian kita, saya tertarik dengan aspirasi yang ketiga, memberikan gambaran bagaimana agendanya adalah untuk kebolehpasaran belia dan KBS memberikan lebih 90% kepada pencapaian. Di dalam realiti kita tahu bahawa tawaran pekerjaan begitu langka, begitu sedikit dan sukar sekali. Bagaimana menjustifikasikan pencapaian yang luar biasa 91% itu dalam konteks kebolehpasaran belia? Sekarang ni agak aneh dunia hari ini, tambahan lagi dengan keadaan post-pandemik. Kerana kita dapati walau pada satu ketika kita terpaksa mencari jalan bagaimana nak membantu kelangsungan hidup anak belia kita. Ramai yang telah kehilangan pekerjaan, tidak dapat meneruskan pengajian, perniagaan yang telah hampir lumpuh sepenuhnya dan banyak perkara lagi. Jadi kita perlu selesaikan masalah itu dalam satu jangka masa yang pendek. Maka tiba-tiba ekonomi gig sebagai contohnya, dia menaik dengan mendadak. Everybody is doing ini, perniagaan melalui online dan sebagainya. Begitu maju. Sehingga kan hari ini pula kita mendapat sedikit masalah di dalam bidang perhotelan, food and beverage, industri food and beverage yang mempunyai kekangan masalah untuk mendapatkan pekerja pula sekarang ni. Kerana mereka yang telah kita berikan latihan, berikan pendedahan tentang gig ekonomi, perniagaan secara online dan sebagainya, telah mendapat kemajuan yang begitu
mantap hingga mampu mereka berdikari, menyebabkan mereka tidak mahu kembali kepada pekerjaan lama di dalam bidang perhotelan, bidang pemakanan dan sebagainya. Ini perlu kita perseimbangkan daripada sekarang. A new challenge for us. Apabila masalah jangka masa pendek itu telah mencapai kejayaan yang besar hingga menyebabkan kita dapat satu masalah baru, a good problem for us. Jadi tetapi ianya sedang kita cuba atasi. Ya. Saya membangkitkan tadi Datuk Seri 3 aspirasi di bawah agenda 100 hari, iaitu pembangunan belia, pembangunan sukan dan juga kebolehpasaran belia dengan skill set yang baru. Realitinya KBS bahkan semua anggota kabinet juga mempunyai masa yang sangat suntuk untuk menzahirkan apa juga hasrat kerana pelbagai telahan tentang kemungkinan PRU yang akan datang. Tanpa kita pergi kepada tema politik terlebih dahulu. Apa strateginya untuk mencapai sesuatu yang besar dalam tempoh yang sangat suntuk ini? Pak, pada saya lah sebagai seorang menteri yang diberikan tanggungjawab amanah untuk menjaga Kementerian Belia dan Sukan ini, menjaga belia yang lebih saya utamakan terlebih lagi dalam masa yang begitu mendesak sekarang ini. Saya kira saya cuba lakukan sebaik mungkin mengikut kemampuan keberadaan dalam apa yang ada di dalam Kementerian Belia dan Sukan ini melalui IKTBN, ILKS, ILKBS, iLead untuk memberi pendedahan kepada kepimpinan anak muda dan sebagainya. Fokus saya kepada arah itu tanpa saya terlalu memikirkan pencapaian ataupun laba politik ataupun pencapaian jangka pendek yang menguntungkan ataupun menampakkan kejayaan bagi Kementerian Belia dan Sukan. Saya lebih harap agar sesuatu yang kita lakukan itu dengan penuh ikhlas agar mendapat keredaan dan juga keberkatan supaya ianya dapat membina negara semula, kembali kepada satu landasan yang boleh kita terus berjalan lebih laju untuk pembangunan yang lebih cepat. Jadi whatever semua perkara yang kita telah lakukan, telah ada, saya cuba perkemaskan lagi dengan perbelanjaan yang mungkin kalaupun telah sedikit kurang sekarang ni, saya yakin boleh kita lakukan dengan lebih jika ianya kita buat dengan teliti, bersungguh-sungguh, jujur. InsyaAllah saya kira kita dapat boleh capai dengan lebih banyak. Itu yang saya lihat dalam jangka masa setakat jangka masa pendek yang saya berada di sini. Tetapi saya yakin banyak perkara yang lebih baik kita boleh lakukan dengan walaupun kekangan-kekangan yang ada akibat pandemik COVID. Ya. Datuk Seri menyebutkan soal kekangan belanjawan dan saya ingin kaitkan juga dengan satu lagi tema yang Datuk Seri sebutkan tadi, soal industri sukan. Ya. Tuduhannya adalah KBS hari ini membatalkan atau menamatkan program podium. Dan untuk manfaat penonton kita, mungkin kita bermula dahulu memperkenalkan kembali podium dan benarkah pembatalan peruntukan ataupun pembatalan program podium itu sendiri? Sebenarnya program podium ini adalah untuk kita mengumpulkan sekumpulan atlet-atlet yang berprestasi tinggi yang akan bertarung mewakili negara kita di kejohanan-kejohanan antarabangsa seperti sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia, sukan SEA. Dan ia telah bermula sejak beberapa tahun yang lalu dan sebelum ini sebagai contohnya bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan hari ini, bukan hari ini, baru-baru ini mengeluarkan kenyataan bahawa bajet untuk program podium itu yang pada tahun 2018 sebanyak 74 juta. Tetapi pada tahun 2022 ini hanya sekadar 17 juta. Dan menteri sepatutnya meletakkan jawatan kerana gaji menteri itu boleh diberikan kepada peruntukan program podium ini. Jadi saya kurang bersetuju dengan beliau kerana bukannya daripada jumlah perbelanjaan itu. Kita perlu faham bahawa program podium ini adalah untuk mengkampungkan, mengumpulkan para atlet ini untuk kita beri latihan di bawah satu bumbung. Kita berikan makan minum, tempat tinggal, jurulatih, fisioterapis dan sebagainya kepada atlet-atlet berprestasi tinggi ini.
Sedangkan ada ramai lagi sebenarnya walaupun pada tahun 2018 tu dengan belanjawan sebanyak 74 juta, saya kira atlet sekitar 400, kurang daripada 500 atlet yang dapat berkampung di Majlis Sukan Negara untuk kita berikan latihan. Hari ini dengan peruntukan sebanyak 17 juta kita berjaya mengumpul hampir 200 atlet berprestasi tinggi untuk tujuan yang sama. Tidak bermakna 200 atau 300 yang tidak berkampung di situ tidak boleh mewakili negara dan tidak boleh mengadakan latihan. Mereka boleh menggunakan fasiliti-fasiliti Majlis Sukan Negara di seluruh negara. Dinilai di Bukit Jalil dan juga di tempat-tempat lain untuk meningkatkan prestasi masing-masing. Cuma kita tidak boleh letakkan di bawah program podium yang seperti sebuah akademi. Kita jaga melalui satu bumbung. Jadi itu perkara yang perlu rakyat faham dan juga berkaitan dengan apabila kita perlu mengurangkan jumlah atlet daripada 400 kepada hanya 50% kepada 200 orang atlet yang dapat kami jaga melalui program podium hari ini, tak bermakna mereka tidak lagi boleh mewakili negara. Mereka boleh meneruskan latihan. Mereka boleh datang ke MSN untuk menggunakan fasiliti untuk meningkatkan ataupun mengekalkan prestasi mereka dan mewakili negara. Tetapi tidak dapat kita kumpulkan, itu sahaja. Jadi ini yang ramai orang tidak faham, dan walaupun program podium yang disebut tadi dihentikan, ianya tidak dihentikan, tetapi pihak Kementerian Keuangan berpandangan perbelanjaan negara itu perlu ke arah untuk pemulihan, post-pandemic, pemulihan kepada masalah-masalah ekonomi yang lain, permasalahan rakyat untuk meneruskan kehidupan dan sebagainya. Jadi kami terima pandangan tersebut, dan namun walaupun daripada kalau daripada tahun lepas lebih kurang 40 juta yang telah diperuntukkan kepada kosong, tetapi kami di KBS bersama dengan rakan-rakan kepimpinan pegawai-pegawai tertinggi KBS telah mencari jalan, dan kami dapat mengumpulkan sejumlah dana sebanyak 17 juta untuk meneruskan program podium ini demi kelangsungan atlet-atlet berprestasi tinggi kita. Datuk Seri, daripada lebih 70 juta kepada 17 juta, itu satu pengurangan yang cukup besar, 80%. Daripada 400 atlet kepada hanya tinggal 200. Jadi di situ ada dua soalan yang timbul. Apa strateginya dalam menentukan keutamaan sukan seperkara? Dan dengan pengurangan itu, apa yang kita kompromikan? What have we compromised? Kalau sebelum ini kita boleh bermewah dengan jika seorang atlet itu boleh kita bekalkan dengan seorang jurulatih, seorang fizioterapis bergaji tetap untuk menjaga seorang atlet, pemakanan mereka yang begitu tahap yang tertinggi, tahap yang terbaik, dan boleh menghantar di semua kejohanan. Tetapi sekarang ini kita boleh mengurangkan dengan seorang jurulatih menjaga beberapa atlet. Fizioterapis boleh menjaga bukan kepada seorang tetapi beberapa orang atlet. Kejohanan yang terpilih untuk kita hantar, lebih-lebih lagi dalam waktu perjalanan yang begitu terhad dan sebagainya ini. Jadi ini perlu kita kawal, dan saya lihat walaupun keadaannya sebegitu, insya-Allah jika pada tahun ini akan diadakan Sukan SEA, Sukan Asia dan juga Sukan Commonwealth, kita tetap akan menghantar atlet-atlet kita untuk bersaing, dan saya amat yakin atlet-atlet kita akan memberi saingan yang hebat, malah akan dapat membawa pulang pingat-pingat emas untuk negara kita, insya-Allah. Kita masih mempunyai harapan yang besar dalam konteks sukan dan kesediaan kita. Saya amat yakin, kerana kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang membuat perbelanjaan yang begitu besar dan untuk perkara yang sama, belum pasti mereka pulang dengan pulangan pingat yang banyak. Sama juga seperti sewaktu rakan-rakan kita mengepalai Kementerian Belia dan Sukan yang mempunyai belanjawan sebanyak 74 juta. Bukan saya nak katakan perbelanjaan itu tidak membawa pulangan pingat yang banyak, tetapi sewaktu kita pada tahun yang lepas, sewaktu Tokyo 2020, belanjawan kepada program podium hanya di sekitar 40 juta, which is almost 50% less daripada tahun 2018, tetapi berjaya membawa pulangan pingat perak, gangsa dan juga atlet-atlet para kita yang membawa kejayaan begitu besar, yang amat mengagumkan semua rakyat di negara kita ni. Datuk Seri, 20 minit yang sangat berharga buat saya, dan mudah-mudahan ada kesempatannya lagi bagi kita menyambung tema-tema yang lain pula. Dan terima kasih kerana perhatian yang anda berikan. Kita jumpa lagi insya-Allah nanti dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam muhibah.